pada kakak, tetapi apabila drafting telah selesai, ianya bergantung kepada pemain untuk mendapatkan kemenangan di dalam Land of Dawn. Yap, ini bergantung kepada mereka sendiri untuk melaksanakan strategi mereka. Kepercayaan telah pun diberikan kepada pemain-pemain. Coach telah pun selesai tanggungjawab mereka. Jadi ini 100% kepada pemain mereka sendiri untuk melampirkan, untuk melaksanakan strategi apa yang mereka bincangkan. Jadi ayo kita masuk ke dalam game yang pertama. Tim SMG menentang Karakal. Di mana pasukan kakak akan bermain di bahagian biru, manakala pasukan kakak akan bermain di bahagian merah. SMG akan bermain di bahagian biru. Fokus akan diberikan kepada bahagian tengah, di mana kita melihat Zain Sepoy dengan damage yang agak tinggi. Nampak gayanya Lexia dan juga Aim cuba mengganggu Win di sini, dan damage yang mereka ada cukup untuk meleburkan Win di sini. Nampak gayanya Win terpaksa berundur ke belakang dan pergi ke arah orange buff, tetapi Link Eza mencurinya dengan bergaya sekali. Antara salah seorang jungler yang kreatif untuk melakukan farming, membekalkan 2 orang sahaja untuk pasukan Karakal pergi ganggu Win dekat bahagian purple buff, berjaya untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Walaupun Little Wanderer sepertinya akan diambil oleh pasukan tim SMG. Kemenangan kecil buat pasukan mereka, walau bagaimanapun sedikit kurang untuk jungler mereka kerana Karina belum dapatkan orange buff dan masih lagi belum mendapatkan purple buff yang penting, dan terus saja tim Karakal datang kepada kawasan tersebut. Aduh, kawasan purple buff sekali lagi di-invade sekarang ini. Tak cukup kehilangan orange buff, purple buff juga akan dicolek oleh pasukan kakak. Sekali lagi memperlambatkan farm Win. Nampak gayanya Link Eza terpaksa berundur ke belakang. Sasa cuba mengganggu pergerakan Link Eza. Nampak gayanya damage dikeluarkan kepada Link Eza. Link Eza hampir-hampir saja dijatuhkan dan first blood diberikan kepada Sasa. Lalu begitu Zaim Sempoy dijatuhkan oleh Aim, dan Aim mungkin bakal terkorban. Double kill diberikan kepada Sasa. Ya, kemenangan yang besar kalau mereka berjaya untuk mengganggu jungler pasukan tim SMG, tetapi memberikan double kill kepada Sasa sebagai marksman pada awal game, mendapatkan 2 kill. Ini agak sedikit kurang baik, manakala Brody mempunyai damage yang besar pada awal game. Lebih banyak kill diberikan kepada beliau, jadi memudahkan untuk keluarkan banyak damage dan menyiapkan beberapa item yang penting terlebih dahulu, Karakuri. Dan kalau dia yang berjaya menyiapkan item pertama berbanding dengan 1-1 dekat sini, pastinya boleh memberikan tekanan lebih tinggi lagi terhadap lane tersebut, dan ini mungkin akan menjadi masalah yang besar. Turtle pertama telah pun dimulakan, tapi Zaim Sempoy, Guardian Barrier yang sangat cantik telah pun reset Turtle ini, menyebabkan tim kakak terpaksa membatalkan niat mereka. Win di situ kita boleh lihat bagaimana dia tidak mencukupi mana di situ untuk dia menghasilkan satu pengambilan retribution terhadap Turtle ini. Tetapi Zaim Sempoy sekali lagi, wall dia membantu untuk memperlambatkan lagi untuk tim Karakal mendapatkan Turtle, dan ini membenarkan ataupun space diberikan kepada Win ini untuk mendapatkan farm dia semula. Akibat tertinggalnya disebabkan tim Karakal yang mengganas Lexia dan juga Aim pada awal-awal perlawanan tadi. Yep, Turtle yang pertama masih lagi belum ada siapa yang mampu untuk dapatkannya. Zaim Sempoy kat bahagian atas cuba untuk membantu Sasa. Walaupun Sasa dah menangkan lane buat masa ini, membantu Sasa untuk terus sahaja sekali lagi mendominasi. Sebab pasal Turtle, kita akan lihatkan Link Eza berjaya untuk mendapatkan Turtle tersebut, tapi pertarungan telah pun berlaku. Win akan disekat, dia patah balik dekat bahagian belakang hanya untuk membelikan sedikit sahaja masa kerana Lexia berjaya untuk menjatuhkan beliau. Stormy juga telah pun dikorbankan, lenyap di dalam lautan yang telah pun dikeluarkan oleh Aim sebentar tadi. Berjaya mendapatkan 2 kill, berjaya mendapatkan Turtle. Sebentar tadi kita melihat pasukan SMG yang mempunyai kelebihan dari segi ekonomi, tetapi sekarang ini kembali seimbang semula, dan ini bermaksud kakak masih lagi boleh memberikan saingan hebat kepada pasukan SMG, terutamanya pada fasa early game ini. Momentum yang sekarang kita nampak pada tim Karakal, mereka boleh saja untuk bergerak agresif. Dan sekali lagi kita boleh lihat di bahagian atas pasukan SMG ini, Sasa mendapat ruangan yang cukup-cukup selesa apabila Zaim Sempoy cuba memberikan vision di situ. Aim, nampak gayanya Aim masih lagi terselamat. Tiada imbasi yang akan mereka lakukan di sini kerana kedua-dua pasukan ingin bermain lebih selamat untuk goal laner mereka mendapatkan item yang tertentu dahulu. Yap, dengan adanya aim skill daripada first skill, Kadita mampu untuk mengurangkan damage yang diterima oleh beliau, dan kemudian ada pasif untuk restore balik nyawa yang hilang berdasarkan berapa HP yang terkena sebentar tadi. Untuk pasukan tim Karakal, mereka boleh bermain dengan agresif seperti kita bincangkan. Begitu dengan tim SMG. Tetapi agresif pasukan Karakal lebih baik pada awal-awal ni. Cumanya mereka perlu fokus kat bahagian gold lane kerana Sasa buat masa ni masih lagi belum diganggu.
Tetapi itu masalahnya di mana Sasa diberikan tekanan tapi tak ada masalah untuk memenangi lane tersebut. Dan di bahagian bawah pula semua boleh dikatakan sedang mendominasi EXP lane. Hadirnya Legia dan juga Ling Eza Untuk mendapatkan smooth bersorangan kat sini, Purify telah pun digunakan Falling Star Moon untuk melarikan diri ke dalam turret dan berjaya untuk memberikan masa kepada pasukannya untuk bergerak di bahagian atas. Dan tim Karakal gagal untuk mendapatkan objektif kat bahagian bawah. Neo berhadapan dengan Smooth kalau segi match up. Nampaknya Esmeralda lebih kuat kat sini. Nampak gayanya Turtle dah muncul di bahagian atas, tetapi di bahagian bawah pula Smooth bertemu dengan Neo. Nampak gayanya Win akan teruskan pengambilan Turtle ini di mana Ling Eza mungkin dikawal rapi oleh Zaim Sempoi dan Turtle berjaya didapatkan oleh pasukan SMG. Win berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Lolias berada di bahagian hadapan cuba untuk mencari stack daripada Cosmo of Time tapi tidak berjaya. Zaim Sempoi di bahagian belakang dia akan mengintai peluang ataupun mengintai di manakah kedudukan pasukan Karakal supaya tak ada orang yang boleh flanking dan mendapatkan Sasa. Nampaknya pasukan SMG memberikan fokus yang besar kepada Sasa terlebih dahulu. Smooth akan mencari Lexia, cuba untuk mendapatkan Lexia tapi dia akan pergi melarikan diri. Lolias perlu pulang terlebih dahulu. Dia punya style, dia akan berada kat semang untuk melakukan ambush. Berdasarkan situasi buat masa kini, pasukan Karakal mempunyai kelebihan daripada segi team fight. Namun begitu, pasukan SMG mempunyai kelebihan daripada segi laning di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Mungkin fokus pasukan SMG boleh diberikan untuk menjatuhkan turret di kawasan atas dan juga bawah terlebih dahulu sebelum memulakan apa-apa team fight disebabkan pasukan Karakal yang lebih mempunyai power spike pada fasa early game. Ya, untuk masa early game ni, tapi Sasa cuba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Sound 4 memori telah pun dilepaskan. Walau bagaimanapun, turret akan ditumbangkan. Itulah turret yang pertama dan berjaya untuk ditumbangkan oleh pasukan Karakal. Sedikit kelebihan untuk mereka. Walau bagaimanapun, gold lead masih lagi milik pasukan SMG, Arta. Walaupun Golil masih lagi berpihak kepada SMG, tapi tim Karakal berjaya untuk menjatuhkan satu turret yang penting untuk pasukan SMG di mana pasukan SMG di bahagian atas berkemungkinan Sata tak akan duduk lagi di atas, tetapi Neo yang menjadi sasaran Win di sini berjaya untuk dijatuhkan, tetapi Smooth diasak di sini, hampir saja dijatuhkan, tetapi Smooth masih lagi terselamat dengan adanya Purify di sini. King of ESP laner berjaya untuk membazirkan banyak skill dan lihatlah bagaimana mereka counter attack kembali. Seorang pemain pasukan Karakal telah pun terkorban dan tim SMG mereka masih lagi selamat. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Lolias sebentar tadi, mendapatkan turret di bahagian bawah. Begitu juga dengan Sasa mendapatkan turret dekat bahagian atas. Jadi trade yang baik dan gold lead masih lagi untuk pasukan SMG. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Di mana kita dapat melihat farming yang lebih cantik dilakukan oleh pasukan SMG. Lihat turtle yang kedua terus saja turtle yang ketiga terus saja dimulakan oleh pasukan SMG dan berjaya didapatkan. Ini sedikit sebanyak membantu mereka untuk mendapatkan kelebihan daripada segi ekonomi. Apa yang saya nampak pada Smooth ni, dia dah menyiapkan dua item, Enchanted Talisman dan juga Dominance Ash. Manakala tim Karakal, Neo masih lagi satu item yang saya lihat tadi adalah Cloud of Destiny. Nampak gaya seperti Smooth telah mendominasikan lane dia, walaupun lane dia tiada lagi turret yang mampu dia jaga di situ, di bahagian bawah tadi. Rest of the Action terpaksa digunakan untuk melarikan diri. Nampak je Zain Sempoi pegang dia punya tembok tu untuk menghayun, terus saja melarikan diri. Damage yang besar telah pun dilepaskan. Lolias dan juga perlu berhati-hati. Zain Sempoi juga tidak boleh terburu-buru untuk kalau masuk dalam semak tersebut. Kalau tak, kemungkinan besar dia akan terkena serangan daripada pasukan Karakal. Buat masa kini, pasukan SMG mempunyai power spike pada pasal late game, tetapi mereka yang sedang mendominasi daripada segi kawalan ekonomi dekat sini. Jadi mereka hanya perlu bermain secara bersabar sahaja, menantikan stack Stormy mencukupi. Sasa dapat memory digunakan, tetapi damage tidak mencukupi dan dengan adanya passive beliau boleh saja regen balik nyawa yang hilang. Jadi bermakna kat sini dekat bahagian bawah mereka cuba untuk lakukan serangan balas. Lolias akan dicari. Terperangkap di tengah-tengah team fight. Breath of the Ocean telah pun dilepaskan, tapi tembok dan juga bad impact menafikan untuk melarikan diri. Turret berjaya untuk ditumbangkan. Smooth masih lagi survive dekat bahagian atas. Apa yang pasukan Karakal perlu lakukan kat sini di bahagian bawah? Ling Eza datang daripada arah belakang hanya untuk melihatkan Lolias sampai habis untuk dikorbankan sebentar tadi. Berjaya untuk di-call terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana gameplay yang ditunjukkan oleh Smooth. Dia tak takut, dia tak gentar untuk bermain dekat kawasan tim Karakal. Nampak gaya seperti tim SMG mendominasikan perlawanan ini di mana kita nampak 3,700 yang membezakan gol mereka. Nampak gaya seperti tim Karakal perlu melakukan sesuatu dengan drafting
yang mereka ada ini mampu untuk menjatuhkan tim SMG, tetapi komposisi daripada pasukan SMG nampak lebih garang lagi. Dan sekarang ni lot yang pertama telah pun hidup boleh saja dimulakan oleh pasukan SMG, tetapi pasukan Kakal pada berdekatan semua pergi pada bahagian hadapan. Cuba untuk mendapatkan Lexia terlebih dahulu memancing Black Shoes, tapi sprint yang terpaksa digunakan melarikan diri aim. Anda perlu berhati-hati. Satu lagi tembok Breath of the Ocean telah pun dilepaskan, perlu melalui jalan yang jauh bagi melarikan diri, tapi lihatlah Smooth akan terus mengejar Sasa daripada belakang cuba untuk memberikan damage juga. Lihatlah aim dengan falling Stamon. Smooth berjaya untuk mendapatkan kill yang penting. Crossbow of tank melompat daripada arah langit, gagal untuk mendapatkan Stormy, tapi walau bagaimanapun menumbangkan Sasa terlebih dahulu. Neo dekat bahagian belakang, dia ambil Circle Eye untuk melarikan diri, tapi lihatlah Smooth masih lagi kejar. Dia berhadapan dengan 4 orang pemain, tapi tidak ada sebarang masalah untuk Smooth. Lakukan sustain terlebih dahulu. Lot akan dimulakan. Falling Stamon cuba untuk dapatkan Lolius. Dia dah tak ada crossbow offset, tapi lihatlah Smooth masih lagi survive. Win dekat bahagian belakang menjatuhkan seorang pemain. Smooth akan dikorbankan. Link Eza masih lagi terselamat. Win lawan dengan Link Eza, tapi perkara tersebut tidak akan terjadi. Mereka akan pulang terlebih dahulu. Keadaan akan sedikit terkawal. Walau bagaimanapun, turret di bahagian mid ini mungkin akan menjadi sasaran untuk pasukan SMG. Akan fokus, namun begitu adanya adanya Link Eza yang sedikit banyak memberikan pertahanan dekat sini, dan mungkin pasukan SMG terpaksa reset semula, kemudian kembali kepada kawasan lot untuk cuba mengumpan pasukan Kakal mengajak team fight yang seterusnya. Nampak gayanya seperti tim Karakal terlalu over nak mendapatkan lot tersebut, tetapi diorang bayar semula dengan nyawa Lolius. Itu tidak seharusnya berlaku kerana mereka boleh drag saja game ini menjadi late game sedikit untuk mendapatkan momentum mereka semula, dan apabila mereka membazirkan begitu saja, berkemungkinan lot ini akan diteruskan sekali lagi sama ada pasukan SMG. Nampak ataupun tidak, tim Karakal dah mulakan lot di sini. Hampir saja dijatuhkan lot di sini. Satu Breath of the Ocean gagal untuk mendapatkan Sasa sebentar tadi, tapi Zain Sempoi White Charge cuba mendapatkan Lexia. Link Eza mendapatkan lot, tapi Win dekat bahagian belakang cuba untuk mendapatkan seorang pemain, tapi tidak berjaya. Lolius berjaya untuk mendapatkan Stormy. Zain Sempoi hampir saja untuk menghalang Lolius bagi melarikan diri, tapi lihatlah bagaimana Smooth dan juga Win cuba untuk mendapatkan Neo yang melompat, masih lagi survive. Win akan dicari, satu stun akan dikenakan kepada Win dan dia akan terperangkap, dia akan ditumbangkan. Lot telah bertiba dekat bahagian atas. Tim SMG meninggalkan 3 pemain untuk melakukan pertahanan. Walau bagaimanapun, Stormy masih lagi sempat untuk berada dalam permainan. Dan mana kita melihat bukan saja mereka berjaya mendapatkan, mereka juga berjaya mendapatkan kill, berjaya juga mendapatkan threat di bahagian tengah, beri katakan kemenangan yang besar. Namun begitu pasukan SMG masih lagi memegang kelebihan daripada segi ekonomi, tetapi kini mereka perlu bersedia untuk melakukan pertahanan. Tetapi dengan adanya Sicilian yang digunakan dari Stormy, tiada masalah untuk melakukan pertahanan melindungi inhibitor turret mereka. Bahagian bawah turret telah dijatuhkan dan Smooth dalam keadaan bahaya, dan Smooth mungkin akan dijatuhkan di sini. Dan Smooth dikorbankan. Lexia untuk berjaya mendapatkan Smooth di situ, tetapi Lolius crossbow of tank tidak berjaya untuk menjatuhkan seseorang, tetapi Lot telah dijatuhkan dan mungkin tim Karakal terpaksa berundur ke belakang ataupun mereka nak maju lagi kerana 2 ahli pasukan SMG telah dijatuhkan. 2 pemain telah pun ditumbangkan. Satu inhibitor turret akan menjadi fokus terlebih dahulu. White Charge mendapatkan 2 orang pemain. Stormy mungkin akan diganggu dekat bahagian belakang. Aim mendapatkan Zain Sempoi. Lolius berjaya untuk menumbangkan turret. Jadi pasukan Karakal tidak boleh terlalu terburu-buru. Mereka akan pulang terlebih dahulu kat sini untuk menunggu peluang seterusnya mendapatkan lagi banyak inhibitor turret pasukan SMG. Dan mereka tahu kalau mereka drag dekat kawasan late game, pasukan SMG akan menjadi lebih kuat. Ya, mereka perlu habiskan game dengan pantas, tetapi disiplin perlu ditegaskan dekat sini. Mereka tak boleh nak terlalu memaksa kerana itu akan mengumpat pasukan mereka sendiri melakukan kesilapan, dan kesilapan inilah mungkin boleh memenangkan pasukan SMG untuk melakukan comeback. 6 turret pasukan SMG telah dijatuhkan. Mereka dalam keadaan bahaya. Tim Karakal mendominasikan perlawanan ini kerana komposisi war mereka sangat-sangat kemas disebabnya adanya aim, adanya Link Eza yang tahu aturkan di mana rotasi yang akan mereka lakukan. Di bahagian atas nampak gayanya seperti tim Karakal inginkan turret ini. Win terpaksa defend bersertakan dengan kawan-kawan dia. Nampak gaya seperti tim Karakal tak mahu berundur ke belakang. Nampak seperti 30 saat lagi Lord akan muncul tak lama lagi. Ya, Lord akan muncul, jadi sebarang kesilapan perlu diambil kira buat masa ini. Kalau tim Karakal melakukan kesilapan, kalau mereka terkorban beberapa orang pemain,
dan tim SMG boleh survive dekat team fight tersebut. Sedikit kelebihan untuk pasukan mereka. Tapi Lolias akan mencari Zain Sempoi dekat sini. Flicker terpaksa digunakan bagi melarikan diri terlebih dahulu, tapi damage yang terlalu besar. Zain Sempoi terpaksa membazirkan ulti sekali hanya untuk melarikan diri daripada 1-1 seorang sahaja. Dan di mana Luminous Lord baru saja dihidupkan di sini, tim kakak boleh memulakannya mengumpan tim SMG untuk keluar daripada rumah mereka. Namun begitu, Stormy yang memiliki Sicilian boleh saja melakukan pertahanan, tetapi Smooth di bahagian depan. Dia akan dicari Link Eza, cuba untuk memberikan satu follow up damage terlebih dahulu kepada Stormy. Stormy akan diganggu. Stormy masih lagi terselamat buat masa ini. Link Eza terlalu di bahagian hadapan. Aim cuba untuk membantu. Dia masih lagi ada immortality dan juga ada cara untuk melarikan diri. Lexia mendapatkan Smooth, tapi lihatlah Link Eza masih lagi terselamat. Neo dekat bahagian hadapan. Lihatlah damage yang dikeluarkan oleh pasukan tim SMG tidak mencukupi untuk menjatuhkan sesiapa pasukan Karaka. Walau bagaimanapun Lexia terlalu berada di bahagian hadapan, akan dikorbankan terlebih dahulu. 1-1 sementara tadi. Masih lagi seimbang, tetapi ya, gameplay yang agresif tetapi tak sepatutnya berlaku, terutamanya kepada Lexia sebentar tadi tertangkap apabila masih lagi ingin memberikan tekanan kepada pasukan SMG. Dan sekarang ini disebabkan 4 berbalas 4 buat masa ini masih lagi seimbang dan mereka tak ingin mengambil risiko untuk memulakan Luminous Lord ini terlebih dahulu. Nampak gayanya Zaim Sempoi cuba memberikan informasi sama ada, tetapi Lolias adakah stack berjaya untuk dikumpul di sini, manakala Zaim Sempoi terpaksa berundur ke belakang. Aim juga di bahagian yang tertentu yang kita boleh lihat sendiri. Aim kalau dia menggunakan ultimate dia disertakan dengan Purify mungkin akan berjaya untuk mendapatkan seseorang. Nampak gayanya terpaksa berundur ke belakang dan Lord ini menjadi taruhan sama ada pasukan SMG ataupun Karakal ingin mulakan dahulu. Saya suka apa yang Sasa lakukan seperti tadi. Dia attack dekat kumbang tersebut dan melihatkan ada orang, jadi Aim terpaksa melarikan diri terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, tim Karakal mereka berada berjauhan dengan bahagian Lord. Adakah ini akan dimulakan oleh pasukan SMG ataupun mereka akan dapatkan posisi yang lebih baik untuk counter kalau pasukan Karakal masuk ke dalam perangkap tersebut. Tapi sekarang ini kalau kita lihat, tekanan minion telah pun diberikan di bahagian atas. Mungkin ini sedikit banyak akan memaksa tim SMG untuk berpecah. Ya, Sasa ditugaskan kepada bahagian atas. Mungkin ini peluang terbaik untuk memaksa team fight. Namun begitu pasukan SMG tidak memakan umpan dan tak ada setup ambush yang berjaya dilakukan. Tetapi lihat di manakah posisi M di bahagian bawah, menantikan sahaja Lord dimulakan ataupun tim SMG pergi kepada bahagian hadapan sebelum melakukan flank. Link Eza masuk terlebih dahulu. Lolias terperangkap, masih lagi ada cara untuk melarikan diri. Lord akan diberikan fokus oleh pasukan Karakal. Smooth dekat bahagian belakang bersorangan cuba untuk keluarkan damage. Dan lihatlah Stormy akan ditumbangkan terlebih dahulu. Dia menik force telah pun diaktifkan. 3 orang terkena knockout sebentar tadi. Damage daripada Win tidak mencukupi. Lolias mendapatkan Zain Sempoi berterbangan di udara cuba untuk mendapatkan Win. Win dikorbankan. 3 pemain pasukan SMG telah pun hilang, meninggalkan Sasa, meninggalkan Smooth untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu, tapi damage yang besar dikeluarkan oleh pasukan Karakal. 5 berhadapan dengan 2. Ini tak adil. Sasa untuk melakukan pertahanan dan juga Smooth masih lagi survive, masih lagi ada cara untuk mereka bertahan dan kali ini disiplin daripada pasukan Karakal. Okey, mereka tak boleh nak tamatkan game ni. Cuba untuk mendapatkan lock. Bukan sahaja disiplin daripada pasukan Kakak, tetapi pasukan SMG yang berjaya untuk clearkan minion sebentar tadi menyebabkan pasukan Kakak tak mampu untuk meneruskan cubaan menghabiskan game. Namun begitu, ini masih lagi memberikan peluang mereka untuk mendapatkan Luminous Lord ini, di mana akan membantu mereka untuk melakukan push yang seterusnya. Nampak gayanya 8 berbalas 14 dengan kedatangan Lord yang kedua ini dapat membantu pasukan Karakal sama ada menghabiskan game ataupun mendapatkan 2 lagi inhibited turret pasukan SMG. Pasukan SMG nampak seperti tertekan dengan komposisi yang dilakukan oleh pasukan Karakal ini. Dan game, kalau kita boleh lihat bagaimana Lord akan muncul tak lama lagi di bahagian bawah, tetapi Zaim Sempoi cuba mendapatkan Neo. Neo dalam bahaya, di minit force telah pun diaktifkan, tapi Neo menjadi mangsa yang pertama. Aim Breath of the Ocean telah pun dilepaskan untuk melarikan diri. Lolias dapat dia punya stack, crossbow stack telah pun lompat di atas udara. Win akan dikorbankan. Stormy perlu melarikan diri terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana Smooth dekat bahagian belakang cuba untuk melakukan recall. Dia sedar kalau dia mati lagi, lebih banyak pasukan mereka mati, lebih bahaya untuk mereka lakukan pertahanan. 1 berbalas 1, tetapi Lord pasukan Kakak masih lagi hidup dalam perjalanan. Adakah pasukan Kakak akan memaksa untuk cuba menghabiskan game buat masa kini? Pasukan SMG Stormy masih lagi hidup, masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan dan Garden Berries yang begitu cantik. Nampak gaya seperti Link Eza pergi ke area depan untuk mendapatkan receive damage sebanyak yang boleh, tetapi
Inhibited turret pasukan SMG di bahagian tengah ini menjadi sasaran dan Lord telah muncul untuk ketuk kepada Crystal. Link Eza terlalu slow di situ. Efek daripada Ice Queen 1 dan Link Eza terpaksa dijatuhkan. Ini yang kita bincangkan, disiplin yang perlu diterapkan oleh pasukan Karaka. Tak boleh terlalu ke hadapan dan lihatlah bagaimana mereka cuba untuk memanfaatkan lot tersebut tetapi dihukum oleh pasukan SMG. Boleh kata kat sini kesilapan disiplin untuk pasukan Karaka tetapi disiplin yang baik untuk tim SMG melakukan pertahanan di mana dengan adanya Stormy, adanya Sasa memudahkan mereka untuk high ground defense dan pastikan yang mereka punya inhibitor turret takkan hancur sebab late game nampak yang Stormy telah pun bersedia. Tetapi kita juga kena ingat di mana Stormy semakin lama game berlanjutan, semakin banyak stack yang didapatkan, semakin tinggi damage yang boleh dikeluarkan dengan adanya bad impact. Dan kita kena ingat ini telah pun mencapai 20 minit, pastinya stack beliau semakin tinggi. Ya, kita boleh lihat di sini bagaimana komposisi daripada pasukan Karaka sendiri. Aim bergerak bersendirian cuba untuk mencari sasaran yang mudah untuk dijatuhkan sama ada Stormy ataupun Sasa. Dengan adanya Petrify disertakan dengan ultimate-nya mampu untuk menjatuhkan tetapi Lexia mengintai saja Smooth di situ. Smooth dalam keadaan bahaya, bantuan telah tiba tetapi Zaim Sempoi memberikan informasi kerana pasukan Karakal cuba untuk mencari Smooth di sini. Ya, dia akan pulang terlebih dahulu tapi apa yang ingin dilakukan oleh pasukan Karakal, satu tindakan yang baik, mereka tak pergi ataupun overcommit kepada target tersebut dan pujian perlu diberikan kepada Zain Sempoi di mana Grok ini mampu untuk memberikan map awareness kepada ahli pasukan mereka dan Lord ini adalah Lord Evolve. Lord yang penting untuk didapatkan, ada kuasa yang lebih untuk melakukan push. Kalau tim SMG berjaya untuk wipe out pasukan Karakal dan dapatkan Lord ini, kemungkinan besar Lord ini akan mengakhirkan game ini. Tapi kalau tim Karakal yang dapatkan Lord ini, peluang yang cerah untuk mereka mendapatkan game yang pertama. Lot yang penting nak didapatkan tetapi lot pada minit 21 bukanlah lot yang mudah nak didapatkan. Mereka perlu memenangi team fight terlebih dahulu. Disebabkan itulah kita tidak melihat pasukan KK melakukan full commitment untuk mendapatkan lot dan sebaliknya cubaan untuk melakukan flank. Wild charge terhadap Neo tetapi Zaim Sempoi menerima damage yang begitu besar. Flicker dihasilkan di situ tetapi Neo kejar Zaim Sempoi. Solias berjaya untuk mendapatkan kill terlebih dahulu di minit 4 daripada arah belakang Breath of the Ocean. Sasa akan dikorbankan. Satu demi satu telah pun pergi. Stormy juga sepertinya akan ditumbangkan. Smooth bersorangan untuk melakukan pertahanan. Begitu juga dengan Win seperti tadi. Masih lagi ada Stormy sebenarnya. Tapi Smooth masih lagi sustain. Lihatlah apa yang dilakukan oleh pemain ini. Dia tahan minion. Diberikan masa untuk pasukan SMG iaitu Stormy untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Kerjasama yang begitu cantik untuk melakukan pertahanan daripada pasukan SMG. Masih lagi membeli masa bagi mereka berjuang tetapi Smooth di bahagian hadapan. Bahagian hadapan akan diganggu, akan terkena damage yang besar tapi Lexia dikorbankan. Dia ada Winter Terancon, masih lagi survive. Stormy berjaya untuk mendapatkan Lolias 1-1 tetapi tak ada siapa yang mampu untuk menghalang mereka mendapatkan kristal ini. Lolias berlarikan diri, cuba untuk mendapatkan tersebut, cuba untuk mendapatkan game ini tapi tidak berjaya. Lexia dalam masalah yang besar. Adakah ini wipeout yang akan dicari oleh pasukan SMG? Smooth, King of EXP Lane. Smooth berjaya untuk memberikan keadaan ini berputar kembali kepada pasukan SMG. Dan hanya Neo saja yang terselamat ataupun Neo baru saja hidup. Adakah dia dapat untuk kontes terhadap Lord ini? Ini adalah Evolve Lord yang sangat terkuat apabila cecah 18 minit ke atas. Nampak gaya sepertinya tim SMG akan securekan Lord ini tanpa gangguan daripada pasukan Karakal. Ini adalah momen comeback yang dihasilkan sendiri oleh pasukan SMG. Ianya menjadi masalah besar terhadap pasukan Karakal apabila mereka mati sedikit lambat kalau dibandingkan kepada pasukan SMG. Disebabkan itu, mereka berjaya mendapatkan Lord tanpa gangguan disebabkan Link Eza adalah orang yang terakhir dijatuhkan sebentar tadi. Secara jujurnya, saya ingatkan Lolias dah boleh tamatkan game tersebut tapi betul lah. Selagi kristal tak pecah, selagi itu jangan mengaku kalah. Terus saja. Lord ini, Lord yang penting didapatkan oleh pasukan SMG. Dan seperti apa yang Arta bincangkan, kemungkinan momen comeback untuk pasukan mereka. Smooth bermain dengan sangat baik sebentar tadi. Tapi Conceal cuba untuk mendapatkan Smooth yang bersorangan kat sini. Masih lagi ada Immortality untuk melarikan diri. Dia ada Purify. Masih lagi cuba untuk mendapatkan Smooth. Banyak skill yang telah pun dihasilkan. Smooth masih lagi terselamat. Win mencari Lexia di bahagian belakang crossbow of tank untuk mendapatkan Zain Sempoi. Tapi tidak berjaya. Banyak
Nampaknya skill untuk Smooth dan Smooth tak mati. Masih lagi berjaya untuk bernafas dan Lord berjaya menjatuhkan Inventory di berkata, Stormy. tetapi M berjaya menjatuhkan Stormy sebentar tadi. Falling Star Moon cuba untuk dapatkan aim, tapi aim masih lagi Lolias survive. datang. Berjaya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Pasukan SMG melakukan sedikit kesilapan di mana Stormy tidak dijaga. Dia akan ditumbangkan. Kredit kepada aim sebentar tadi. Game ini baru game yang pertama, tetapi mereka bermain seperti ini adalah grand final tak? 24 minit game yang pertama ini nampak gaya seperti tim SMG ataupun Karakal yang akan memenangi game ini. Persoalannya 50-50. War yang dihasilkan oleh kedua-dua pasukan ini memberikan satu boleh kata boost kepada game yang pertama ini. Dan pasukan SMG, adakah mereka peka dengan kedatangan tim Karakal terhadap jungler pasukan mereka ini? Bagi pendapat saya, syarat kemenangan kedua-dua pasukan sangat mudah buat masa kini. Untuk pasukan SMG, mereka perlu jatuhkan Lolials. Untuk pasukan Kakak, mereka perlu jatuhkan Stormy. Dan itu yang akan membenarkan mereka melakukan push dengan begitu mudah. Dan sekarang ini nampak seperti pasukan Kakak ingin menjatuhkan inventory terakhir di bahagian atas bagi pasukan SMG. Cubaan untuk melakukan pertahanan dengan adanya Guardian Barrier. Masih lagi ada sisi lain mudah untuk clearkan minion wave dan mengagalkan niat tim Kakak sekali lagi. Nak dapatkan satu inhibitor turret tu Tu je lagi. sangatlah sukar untuk pasukan Karakal sebentar tadi, di mana tim SMG mereka punya disiplin sangat-sangat baik di fasa late game ni, di mana mereka terpaksa melakukan pertahanan. Nampak yang mereka ada pengalaman yang besar untuk handle pressure, tekanan yang diberikan kepada pasukan Karakal. Bagi Test. pendapat saya, di mana disiplin mereka bukan saja menjadi faktor, tetapi juga decision making. Lihat bagaimana Smooth menahan minion sebentar tadi dan Stormy ditugaskan untuk clearkan minion wave. Dan bagaimana Lolias cuba nak menghabiskan game sebentar tadi. Lihat bagaimana Zaim Sempoi wild charge tepat untuk menjatuhkan Lolias yang mampu untuk menghabiskan game. Jadi, bagi pendapat saya, sebuah masa kini pasukan SMG mempamerkan gameplay pertahanan yang sangat-sangat cantik. Nampak gayanya seperti Lord dah muncul di bahagian atas. Mana-mana pasukan yang berjaya untuk mendapatkan Lord ini memberikan benefit terhadap pasukan masing-masing. Dan Lord ini mungkin takkan diberikan dengan mudah pasukan SMG ataupun Karakal. Mereka boleh saja untuk kiting ataupun bait Lord di sini kerana ini adalah Lord yang sangat terpenting. 26 minit masa yang dimainkan pada game yang pertama ini. Aim, adakah dia akan cuba untuk mencari sasarannya sekali lagi? Stormy, kalau dijatuhkan begitu awal, nampak sinergi tim SMG ini berterabur sedikit. Dan kalau kita lihatkan untuk pasukan Karakal, mereka cuba untuk initiate terlebih dahulu Zaim Sempoi, dan Zaim Sempoi dia punya tugas untuk membazirkan sebanyak mungkin skill pasukan Karakal supaya memudahkan tim SMG atau pasukan ahli pasukan dia untuk memulakan war. Dan kalau kita lihat kat sini, Lord akan ditarik semula, tidak ada sebarang masalah seperti apa yang Atta katakan. Sukar untuk mendapatkan Lord ini. Ya, Lord ini suka nak jatuhkan, jadi mereka terpaksa memulakan dengan ambush terlebih dahulu, mendapatkan kemenangan daripada segi sebelum cuba untuk menjatuhkan Lord ini. Dan lihat di manakah posisi M. Sekali lagi cuba untuk set up ambush dekat sini, ingin mencari Stormy yang akan bersembunyi di kawasan belakang. Dan kalau ianya berlaku, ianya akan menjadi masalah besar kepada pasukan SMG. Dan nampak gayanya Stormy dah tunjukkan muka dia di dalam map, tetapi Win dalam keadaan bahaya. Terlihat Lolials yang berada di area berdekatan Sasa cuba mencari sasaran di sini, tetapi Zaim Sempoi wajah yang cantik. M Kepada Lolia, tapi aim bersorangan, tapi Sasa terlalu berada di bahagian hadapan, mungkin akan dikorbankan terlebih dahulu. Yap, Sasa akan dijatuhkan 5 bahagian depan. Itu dia untuk pasukan Karakal, satu advantage yang besar kepada mereka, dan ini adalah peluang yang cerah bagi mereka untuk mendapatkan Lord ini. Risiko yang besar kalau late game buat silap adalah response time akan menjadi sangat-sangat lama. Namun begitu, pasukan SMG masih lagi akan cuba memberikan kontes dan juga melakukan poking damage, di mana pasukan Kakak sedang berfikir nak fokus teamfight ataupun nak dapatkan Lord, kerana Lord ni nak bunuh pun bukannya mudah. Tetapi Lolials pergi kepada bahagian hadapan, mungkin cuba ingin mendapatkan crossbow attack, tetapi tiada ulti buat masa kini. Tak boleh nak bermain terlalu agresif. Telah pun ada crossbow attack. Telah pun dilepaskan, tapi itu adalah pancingan Winter Tranchon. Telah pun diaktifkan. Lolias akan dicari. Dia masih lagi ada cara untuk melepaskan diri. Win gagal untuk mendapatkan Lolias, tapi lihatlah Breath of the Ocean daripada aim kat bahagian belakang. Cuba untuk Aim. mendapatkan Stormy. Tapi lihatlah bagaimana Link Exa berjaya untuk mendapatkan Lord. Aim akan ditumbangkan. Pasukan Karakal, itu adalah satu pancingan untuk mereka mendapatkan Lord ini.
Tengok respon time daripada AIM 66 saat. Begitu lama sekali. Adakah ini pembaziran untuk pasukan tim Karakal? Dan dengan adanya Evolve Lord ini, sekiranya ahli pasukan Karakal bermain berdekatan dengan Lord ini, akan memberikan boost lagi kepada Lord ini. Dan lihatlah, semua itemization telah disiapkan. Adakah ini pertarungan yang terakhir pada game yang pertama? 16 berbalas 21 dan 29 minit masa dimainkan di sini. Walaupun begitu, tim Karakal mendominasikan diorang punya goal leading, tetapi dah masuk pada late game. Gol itu tidak bermakna lagi. Dan sekarang ini sangat telah dimulakan di bahagian atas. Namun begitu 5 berhadapan dengan 4. Mungkin masih lagi mampu pasukan SMG melakukan pertahanan selagi Stormy masih lagi hidup. Dan ya, nampaknya disebabkan ketiadaan M, mereka tak boleh nak set up team fight dengan begitu cantik, menyebabkan tak ada siapa yang boleh pergi kepada bahagian belakang menjatuhkan Stormy. Jadi masih lagi bebas untuk melakukan pertahanan dan perjuangan masih lagi diteruskan. Perjuangan masih lagi akan diteruskan. Marilah kita meneruskan kehidupan seperti biasa, di mana kalau kita lihatkan riak wajah Ling Eza, di mana dia geleng kepala sementara tadi dia katakan, okay guys, tak boleh masuk, kita kena balik terlebih dahulu, kena tunggu aim. Dan untuk pasukan SMG pula, ini adalah pertahanan yang paling terbaik buat masa ini untuk sepanjang MPL Malaysia. 29 minit. Saya yakin ini adalah kepada soalan awak tadi, kerana kita dah banyak game yang kita nampak, tetapi 30 minit ini nampak seperti tim SMG nak kalah tetapi dapat boost balik. Tim Karakal nampak seperti nak kalah, dia boostkan balik kemenangan mereka. Dan ini persoalannya 50-50, tapi saya berikan lebih 5% lah kepada tim Karakal kerana mereka berjaya untuk menjatuhkan kesemua inhibited turret pasukan SMG ini. Ya, di mana kelebihan ada kepada pasukan KK disebabkan ketiadaan ini berdekat milik pasukan SMG, tetapi kita kena ingat high ground yang dimiliki oleh pasukan SMG membenarkan mereka melakukan pertahanan dekat sini. Dan di mana soalannya sekarang, siapa yang akan berjaya mendapatkan core damage dealer pasukan musuh? Mereka lah yang akan berjaya mendapatkan kemenangan buat masa kini. Jadi dekat sini, terutamanya apabila game telah pun berlanjutan lebih daripada 30 minit, ianya bergantung kepada pasukan mana yang akan melakukan kesilapan. Sebut pasal kesilapan, untuk pasukan SMG mereka perlu perhatikan di mana kedudukan Stormy dan juga pastikan Stormy terselamat kalau diganggu oleh AIM yang akan mencari di bahagian belakang. Dan untuk pasukan Karakal pula, kalau mereka berjaya untuk mendapatkan Lolius, kalau tak berjaya untuk mendapatkan Lolius, sekaligus boleh pancing dia punya crossbow of tank. Inilah kelebihan yang besar untuk tim SMG dekat bahagian team fight. Tapi untuk pancing ultimate daripada Lolius sedikit sukar sebab timing dia sangat-sangat baik. Buat pasal timing, AIM akan dikorbankan 78 saat di waktu timer. Dan Lexia begitu juga dengan Lolius cuba untuk melakukan split pushing, disedari oleh Sasa, dia akan pulang terlebih dahulu. Kelebihan jumlah pemain untuk pasukan SMG mendapatkan lot ini. Adakah mereka akan cuba untuk dapatkan lot ini ataupun tidak? Zain Senpai akan diserang oleh dua orang pemain terlebih dahulu. Cuba untuk melarikan diri walaupun masih lagi ada immortality. Mereka cuba untuk bazirkan immortality tersebut. Agak panjang masa yang diambil. Lexia akan dicari, Zain Senpai akan dikorbankan untuk membazirkan berapa masa pasukan SMG terlebih dahulu melompat di udara untuk melarikan diri. Tim Karakal balas kembali 1-1. 1-1, tetapi lihat timer lebih daripada 1 minit buat masa kini menjadi masalah yang besar. Dan di mana kedua pasukan masih lagi tak boleh nak bergerak terlalu agresif, tetapi Loliel masih lagi yakin di bahagian hadapan. Lolius kena bermain lebih berhati-hati walaupun ada immortality, tetapi dia adalah core damage. Tetapi Neo dijatuhkan di sini dan Neo masih ada lagi immortality win dalam keadaan bahaya di sini. Immortality digunakan pakai, Lexia telah dijatuhkan dan Sasa akan ditumbangkan terlebih dahulu. Stormy sprint digunakan untuk melarikan diri, tapi lihatlah Lolius, dia akan lompat saja untuk mengejar Stormy. Eza akan cuba untuk kejar, terkena pelanggaran daripada roda tersebut. Stormy sebenarnya akan dicari, akan ditumbangkan. Win masih lagi terselamat, cuba untuk dapatkan Lolius masih kat sini, cuba untuk mendapatkan satu lagi kill. Smooth, sememangnya pemain yang perlu diberikan fokus. Ling Eza berseorangan, Neo dan juga AIM masih lagi jauh terlebih dahulu. Win akan datang balik, Ling Eza akan dicari, bukanlah situasi yang baik. Ling Eza akan ditumbangkan terlebih dahulu. AIM datang lagi, dia
masuk tapi dia tak boleh nak selam kembali. Dia selam untuk keluar untuk menyelamatkan diri tim SMG. Satu lagi pertahanan yang luar biasa daripada mereka. Semua akan kejar aim kat mana nak lari terlebih dahulu, menyelam pergi ke hadapan untuk menyelamatkan diri. Tapi inilah peluang kepada tim SMG. Tim SMG untuk mendapatkan lot. Atta dan juga Camilo. Wow. Kalau ada anugerah pasukan mana yang mempunyai pertahanan terbaik, sepatutnya diberikan kepada pasukan SMG. Masih lagi bernafas dan lot kini telah pun dimulakan oleh mereka. M dan juga Neo mungkin akan cuba nak kontes lot ini, tetapi bergantung kepada Breath of the Ocean dan juga Rough Wave untuk mendapatkan lot ini bukanlah tugas yang mudah. Tim SMG Neo menjadi sasaran di sini. Smooth cuba untuk mempertahankan lot ini daripada keluar daripada gelanggang dia. Dan Neo mungkin dalam masalah besar, tetapi Zaim Sempoi yang lagi besar masalahnya kerana hampir-hampir saja dijatuhkan. Neo akan dijatuhkan terlebih dahulu. Nampak gayanya seperti tiada siapa-siapa yang akan dikorbankan sekarang. 14 saat lagi masih diperlukan untuk Link Eza muncul kembali dan lot ini telah dimulakan oleh pasukan SMG. Adakah ini adalah lot yang terpenting untuk pasukan SMG kerana Link Eza telah hidup kembali? Mereka akan reset balik lot tersebut. Jangan lakukan kesilapan. Lihatlah bagaimana mereka bermain dengan disiplin yang sangat-sangat tinggi. Mereka tahu kalau mereka kehilangan lot ni, ini bukanlah lot yang biasa-biasa. 34 minit waktu masa kita bermain. Tetapi corak permainan daripada kedua-dua pasukan sangat mengagumkan. Terutamanya secara peribadilah smooth. Korang kena faham, ini adalah game lower bracket. Siapa yang kalah akan kecurang. Disebabkan itulah kita melihat kedua-dua pasukan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan poin pertama kerana ini akan memberikan momentum untuk game yang kedua. Tetapi buat masa kini, lot telah pun dimulakan oleh pasukan Kakal. Mungkin hanya untuk memanggil pasukan SMG keluar daripada kawasan persembunyian mereka. Lolius perlu ingat tiada immortality, perlu bermain dengan berhati-hati di sini. Mana-mana tim kita nampak aim ada immortality lagi. Tetapi aim cari siapa kat situ di bahagian tengah? Sasa. Sasa menjadi sasaran aim. Wajah telah diguna pakai aim. Masih lagi boleh melarikan diri. Tetapi Smooth yang akan dijatuhkan. Immortality telah digunakan. Tetapi masih diberikan oleh Smooth. Adakah cukup di sini? Nampak gayanya seperti Smooth telah dijatuhkan. Smooth telah pun dijatuhkan. Tapi Stormy masih lagi dalam permainan 5 berhadapan dengan 3 peluang yang sangat cerah untuk pasukan Karakal menamatkan game ini. Tapi adakah mereka pilih untuk pergi terus ke bahagian kristal ataupun mereka nak dapatkan lot ini? Secara kalau kita lihat daripada map, sepertinya mereka ingin berkumpul, ingin mendapatkan game yang pertama. Sudah cukuplah, semua immortality telah pun disiapkan terlebih dahulu. Dan lihatlah bagaimana cara untuk melakukan pertahanan. Stormy perlu dicari terlebih dahulu. Sinking Claw telah pun dilepaskan. Lexia pergi ke bahagian hadapan, cuba untuk menghalang Stormy daripada melakukan pertahanan. Lihatlah bagaimana satu rahim yang sangat besar telah pun dikeluarkan. Lexia akan dikorbankan terlebih dahulu. Win akan Stormy berjaya untuk mendapatkan Lexia. Win tak terkorban lagi lah. Dia masih lagi keselamat. Link Eza mendapatkan Crystal. Dan game pertama untuk tim Karakal. 35 minit something game yang pertama. 36 minit 22 saat yang diambil oleh pasukan Kakak untuk mendapatkan kemenangan sebentar tadi. Bukanlah kemenangan yang mudah, namun begitu hasilnya semakin manis apabila akhirnya berjaya mendapatkan kemenangan. Tetapi sekarang ni, apa kata kita lepaskan pada segmen analisis untuk bincangkan apa yang telah terjadi.